Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, pagi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat kita bersama sekali lagi petang ini live bersama dengan saya Muhammad Zarima Mansur. Okey, so jadi hari ini saya live bersama anda daripada Kuala Lumpur dan insya-Allah hari ini topik yang nak saya kongsikan kepada anda tentang manfaat gamat. Yang ini manfaat gamat. Topik kita masih lagi dalam manfaat gamat. Sebab manfaat gamat ni, yang kenapa saya nak bawa topik manfaat gamat ni adalah kerana gamat ni sejenis makhluk Allah yang Allah telah ciptakan yang mempunyai banyak rahsia-rahsia yang kita mungkin tak tahu. Kan? Ada mungkin tahu setakat gamat ni untuk luka-luka, itu saja. Tapi lebih daripada tu tak ramai yang tahu apa manfaat dia. Jadi hari ini saya bawakan topik-topik ini supaya ramai yang dapat manfaat dan ramai yang juga akan mengetahui tentang kita mempunyai satu warisan Malaysia yang cukup luar biasa. Okey. Baik, jadi insya-Allah pada petang ini juga saya bawakan kepada seorang tetamu saya yang telah pun berada di talian sekarang ni. Okey. Tak apa, tunggu sekejap. Saya simpan beliau dulu. Okey, jadi hari ini kita nak cerita tentang satu topik tentang bagaimana gamat ni sangat bagus untuk mereka yang ada masalah kencing manis dan juga kolesterol. Ini saya rasa kebanyakan orang lah. Kalau kita kata tentang pengidap kencing manis ni, pernah ada kajian mengatakan bahawa kalau jumlah pengidap kencing manis direkod dengan ni menyamai penduduk negeri Selangor. Cuba bayangkan. Okey, menyamai penduduk negeri Selangor tau. Okey, punyalah ramai mereka yang mengidap kencing manis dan itu yang direkodkan dia tahu. Ada juga yang mengidap kencing manis tapi dia tak tahu pun dia ada kencing manis. Itu lagi bahaya. Jadi sehari kita akan cerita sikit, cerita-cerita sembang-sembang lah kan. Berkongsi ilmu dengan anda. Bagaimana kita nak tahu apa tanda-tanda kita ni ada kencing manis ke kan. So jadi sekurang-kurangnya kita dapat membuat satu tindakan awal, langkah pencegahan untuk pastikan bahawa kita tidaklah keadaan kita berkata orang tu mudarat lah. Yang paling penting yang kita risau ni adalah dia boleh menyebabkan komplikasi penyakit-penyakit lain. Itu yang kita risau tu. Okey. So jadi ini ada saya jumpa satu statistik. Dia kata seramai 2.6 juta orang atau 15% daripada kira-kira 28 juta penduduk Malaysia. Ini pada tahun 2013 artikel ni. Dia sekarang dah dekat 31 juta rakyat Malaysia lah. So dia kata lebih kurang 15% mengidap penyakit kencing manis yang tuan-tuan. Punca dia apa? Sebab pengambilan gula dalam makanan dan minuman secara berlebihan. Okay. Baik, jadi dan masalah kencing manis dan kolesterol ni sebenarnya adalah satu masalah besar kepada negara kerana mereka yang terlibat ni mengalami masalah penglihatan, penyakit buah pinggang dan penyakit-penyakit lain. Nampak tak? Yang kita kata makan gamat ni ada. Okey, bagus soalan tu. Nanti kita akan jawab sebentar nanti ya tuan. Okey. Sebab penyakit kencing manis ni, dia satu dah kencing manis. Dia dah tak boleh, bila pankreas dah lemah, insulin dah tak boleh nak dihasilkan dengan baik, jadi gula kita akan meningkat. Itu dah jadi kencing manis tu. Kan? Dan apa kita risaukan, dia ada komplikasi-komplikasi lain. Contohnya macam penyakit buah pinggang, masalah penglihatan, okey. Kemudian banyak lagi lah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup yang lain juga. So kita tidak mahulah perkara ini terjadi pada kita, especially yang dah memang tahu pun ada kencing manis ni. Kan? Dan ini juga dua topik saya bawakan kencing manis dengan kolesterol ni sebab uniknya pada gamat ni, dia merupakan sejenis haidupan laut yang almost zero kolesterol tuan-tuan. Okay. Almost zero kolesterol. So macam mana gamat ni boleh membantu mereka yang ada masalah kolesterol juga? Itu yang saya nak saya kongsi tu. Dan nanti di hujungnya nanti insyaAllah saya akan jemput seorang pengguna gamat ni yang telah pun mengamalkan gamat saya dekat tahun lebih kot, kan? Daripada beberapa bulan ni. Saya daripada awal tahun ni, bagaimana perubahan kesihatannya bertambah baik, gulanya cantik, kolesterol pun dah bagus, sakit pinggang pun dah kurang. Jadi kita dengarlah nanti cerita dia sebentar nanti. Okay. Tapi sementara itu anda akan bersama dengan saya kita cerita dengan topik kita pada petang ini. Okey, so jadi kita ada Cik Muhammad Khidir. Okey, Cik Muhammad Khidir tanya soalan makan gamat ni ada dengar orang kata ada side effect.
Betul ke? Okey, side effect yang macam mana tu tuan maksud tuan? Okey, sebab side effect ni ada banyak lah. Ada side effect yang positif. Kan? Maknanya side effect yang positif ni ada side effect yang jenis macam mana? Maksudnya yang tuan masukkan adalah krisis healing crisis ke? Kan? Atau macam mana? Mungkin tuan boleh detailkan sikit contoh side effect yang macam mana tuan? Sebab memang gammat ni ada kesan dia. Tapi dia kesan tu maksudnya kesan dari segi orang yang makan gammat ni perubahan dia ke arah yang lebih baik lah. Of course adalah, insyaAllah. Okay, saya cerita sikit tentang topik yang kita nak bawa ni. Ni pun saya pun sebenarnya tak adalah nak create benda baru pun, tak ada pun. Saya cuma cerita tentang pengalaman saya dalam industri gammat ni sejak tahun 2005. Jadi alhamdulillah ada macam-macam testimoni ataupun mereka yang ada masalah kesihatan ni, alhamdulillah Allah izinkan bertambah baik dengan mengamalkan gammat ni. Kan? Jadi macam-macam cerita ada. So jadi hari ni saya buat cerita dulu tentang kecemasan dengan diri sebab kita ada testimoninya yang panas ni. Nak kongsikan dengan anda cerita dia, saya sedia pun nak berkongsi juga dengan anda. Moga-moga cerita ini dapat memberi manfaat kepada ramai orang kan. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan, boleh tak kita share link post live ini kat grup-grup kepada orang lain, tag kawan-kawan anda yang mungkin anda tahu ada kenal dengan masalah kecil manis ke kolesterol dan sebagainya, agar mereka dapat bersama dengan kita pada petang ini. Kan? So niat saya hari ini berkongsi ilmu ini, moga-mogaan kawan-kawan kita ataupun anda yang sedang menonton ini dapat manfaat daripada khasiat gammat ini. Itu yang paling penting. Okey. Baik, kita nak pergi kepada kecil manis ni okey. Dia sebenarnya macam ni je. Saya dulu saya seorang plant pathologist. Maknanya seorang yang mengkaji tentang penyakit tumbuhan. Apabila diberi satu kes, bila tengok pokok ni dia sakit, kenapa punca dia? Macam doktor lah. Anda jumpa doktor kan, doktor cakap bila datang satu kes, dia akan tengok punca penyakit tu apa. Apa punca dia? Baru kita boleh bagi ubat, solution kan. So jadi begitu juga bila orang yang ada masalah kecil manis dan darah tinggi ni, dia terus tiba-tiba dapat kecil manis darah tinggi ataupun kolesterol. Dia bermula mungkin sebelum itu lagi. Kan mungkin 2-3 tahun yang lepas, mungkin 5 tahun yang lepas, kita punya lifestyle kita punya cara hidup kita, cara pemakanan kita macam mana. Jadi akhirnya impact dia selepas itu. Barulah datangnya kencing manis dan sebagainya lah. So jadi mungkin kita tak perasan. Kan mungkin kita tak perasan, ramai yang tak perasan. So jadi mari kita tengok apakah mungkin tanda-tanda awal supaya kita dapatlah buat kata orang tu preparation supaya tak adalah kita kata orang tu dah sampai teruk barulah nak cari solution. Kan dia kata orang tu kalau dah mula pegang makan ubat ni dia tak boleh berhenti lah. Okay, kena berterusan makan. Cuma benda-benda alternatif lain ni sebagai support saja. Okay, tapi yang paling penting sekarang tengah-tengah sehat ni lah yang kita nak kena jaga. Okay, so jadi kalau kita kata tentang kecil manis ni tuan, apa tanda-tanda awal dia orang yang mengidap kecil manis ni? Pertama, dia rasa kerap dahaga. Okay, kerap dahaga, rasa sikit-sikit dia minum air, sikit-sikit dia minum air. Contoh macam ni lah, hausnya rasa nak minum air lagi kan. Tapi satu sebab cuaca panas kan, jadi memang kita kena minum air lebih sikit lah. Okay, yang kedua, kerap kencing. Kerap sangat kencing. Kan? Sikit-sikit nak kencing, sikit-sikit nak kencing. Okay. Kemudian yang ketiga, menjadi kurus. Tiba-tiba jadi kurus. Nampak kurus je kawan kita ni kan. Yang keempat, sentiasa rasa letih-letih, tak memaya. Kemudian gatal-gatal badan dan sering terjadi bisul. Kalau ada tanda-tanda ini tuan-tuan dan puan, anda perlulah mendapatkan pemeriksaan dan rawatan daripada doktor. Paling penting. Okay. Dan kalau boleh penjagaan makanan seperti benda yang manis, karbohidrat yang berlebihan ni perlu dielakkan, sementara serat dari sayur-sayuran dan oat perlu ditambah. Banyakkan makan sayur, kurangkan benda-benda yang manis kan. Jadi kita sendiri pun kata orang tu check and balance sikit lah kan. Rasa-rasa macam banyak sangat manis ni, kena seimbang sikit. So hari besok tu ke lusa tu minum air kosong je kan, supaya kita cuba nak balance balik gula-gula berlebihan dalam darah kita. So bagusnya air kosong ni dia zero kalori kan. Okay, so itu tanda-tanda tu. Kalau anda tanda-tanda tersebut, itu kemungkinan anda ada mungkin kecil manis. So anda kena pergi check lah. Pergilah check doktor ke atau farmasi ke, ambil darah, check tengok anda punya gula macam mana, okey tak okey, tinggi ke tak tinggi, kan border ke macam mana kan, supaya anda boleh ambil langkah-langkah pencegahan awal. Okay. Dan yang kita paling takut kalau kecil manis ni, kalau luka terkena sikit luka apa-apalah, lambat nak baik. Bila lambat baik tuan-tuan dan puan,
Dia boleh merebak. Dia bila boleh merebak, itu yang kita risau sangat tu. Okey, dia boleh menyebabkan apa kita panggil implikasi yang lebih dahsyat daripada itu. So tak sampai tahap kita boleh jadi macam tu kan. Kalau selalunya luka-luka ni akan mula dekat pada kawasan yang paling ujung-ujung sekali, kat kaki, hujung jalan kaki. Sebab apa? Sebab darah pekat. So jadi bila darah pekat, nutrien-nutrien yang nak dibawa ke tempat-tempat yang bermasalah tu tidak dapat sampai dengan cepat. So bila tak sampai dengan cepat dekat sel-sel tersebut, akhirnya sel-sel tersebut mati. So bila mati itulah selalunya dekat jari tu dah jadi warna hitam, gangren. So kalau dah gangren, memang doktor suruh potong cepat. Kenapa? Sebab tak nak takut dapat infection, tuan-tuan. Okay, alright. So jadi boleh kita teruskan, tuan-tuan dan puan? InsyaAllah. Okay. Ni ada sahabat-sahabat kita ni. Okay, ada bertanya soalan lagi. Okay, tadi Cik Kidir punya soalan. Bagus. Okay, Cik Kidir. Bagus, baik. Mana lebih baik? Minum jeli gamat atau air gamat? Mana lebih tinggi khasiat? Okay. Okay. Faham? Alright. Okay, sebenarnya apa yang soalan tuan maksudkan tadi tu sebenarnya adalah sebenarnya jeli gamat atau air gamat ni sebenarnya bahan asal dia sama. Okay, jeli gamat tu asal saja ada daripada air gamat itu sendiri. Air gamat tu telah diproses, dibuat dalam bentuk jeli gamat lah. So, okay, soalan tuan maksudnya gamat kering kot. Selalunya perbezaan yang kita compare adalah gamat antara gamat kering dan juga air gamat atau dalam bentuk jeli gamat lah. Mana satu yang terbaik? Kalau anda tanya saya, ibaratnya yang kering ni yang dah yang dalam bentuk air ataupun jeli ni, ini adalah bentuk yang fresh, yang segar. Yang ini dalam bentuk kering. So anda nak makan satu benda yang fresh ke yang dah tak fresh? Itu pilihan di tangan anda. Okay, so jadi ada juga kesan, tapi kesan yang terbaik adalah of course lah dalam bentuk yang paling original. Gitu. Okay, bolehkah adakah menjawab soalan Tuan Khidir dari segi mana satu yang lebih baik lah? Kan sebenarnya yang paling penting itu satu dalam bentuk sumber mana yang lebih baik. Okay, yang paling tinggi khasiat ni adalah terletak pada air gamat itu. Air gamat tu lah sebenarnya yang paling tinggi khasiat dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okay, alright. Seterusnya kita nak cerita tadi tentang balik pada topik kita pada petang ni. Okay, kita nak tahu macam mana gamat ni sebenarnya sangat bagus untuk orang yang ada masalah kencing manis dan juga kolesterol. Okay, so jadi sebenarnya bila orang yang kencing manis ni berlaku ni sebab dia punya pankreas dia tak dapat nak menghasilkan insulin. Kan, so bila insulin tak dapat dihasilkan, dia tak dapat nak menukar gula yang berlebihan dalam darah ini kepada tenaga dan sebagainya. So akhirnya gula berlebihan lah dalam darah kita. Jadi pankreas ni perlukan nutrien-nutrien penting, antaranya kromium. So kromium sangat diperlukan oleh pankreas kita ni untuk dia berfungsi. Okey, untuk dia berfungsi untuk menghasilkan insulin. So jadi gamat ni, kenapa orang yang ada kencing manis ni dia makan gamat, alhamdulillah izin Allah, dia punya gula dia menurun. Kan? Kemudian luka-luka dia cepat baik. Okey. So antara apa yang bagusnya dalam gamat ni rupanya, dalam gamat ni dia ada sejenis bahan dipanggil kromium semijadi. Okey. Kromium ni sangat diperlukan oleh pankreas kita untuk dia melakukan fungsi-fungsi biologi dia supaya dia dapat menghasilkan insulin. So that's why bila kita makan jeli gamat ni, sebenarnya gamat ni membantu menguatkan fungsi organ-organ kita balik. Dia memudahkan balik sel-sel kita, termasuklah sel pankreas kita. So bila sel pankreas kita kuat, sihat, dia boleh menghasilkan insulin, maka insya-Allah kita punya gula kita pun dapat terkawal ke paras normal lah. Gitu. Okey, Cik Kidir. Boleh jawab. Kan? So jadi itu bagaimana gamat tu membantu. Dan kemudian dalam masa yang sama juga, orang yang ada masalah kencing manis ni, kan kita kata tadi ada komplikasi penyakit-penyakit lain kan. Gamat ni bagusnya bila kita amalkan dia bantu untuk memulihkan sistem tubuh badan kita, dalaman kita. Especially bila yang mana dah mula dah nak rasa kata orang tu dah 50%, nak mula nak rosak, yang dah mula lemah tu, diperkuatkan balik fungsi organ-organ itu, di-repair balik sel-sel, dia memulih dan meremajakan balik sel-sel organ kita, dan dengan itu juga dia mencegah komplikasi daripada penyakit-penyakit yang lain pula. Contohnya tadi saya sebut tadi buah pinggang, masalah penglihatan mata, kita punya buah pinggang, hati dan sebagainya lah. Dan kita pun tahu kan orang yang kencing manis juga boleh risiko untuk dapat stroke. Kolesterol pun sama juga.
Kan kolesterol ni biasanya ikut ada saya baca satu artikel dia kata 70% kolesterol yang dihasilkan oleh tubuh badan kita ni sebenarnya adalah dihasilkan daripada badan kita sendiri, iaitu di bahagian hati. Hati ini 70% boleh menghasilkan kolesterol apabila kita punya hormon kortisol tidak seimbang. Bila kita stres, hormon kortisol akan dihasilkan, maka kolesterol kita berlebihan juga akan dihasilkan berlebihan. Kan? Jadi akhirnya kita punya kolesterol pun kita bertambah-tambah. Makanan-makanan juga, tapi sebenarnya badan kita yang produce kolesterol lebih. Kan? So, jadi bagaimana kita nak menguruskan kolesterol ni juga? So dalam gambar ni dia ada omega 3. Dan omega dan gambar ni walaupun dia sejenis hidupan laut yang kita panggil kategori seafood, kalau orang yang ada kolesterol ni, seafood ni kena jauhkan lah sebab kolesterol tinggi kan. Tapi dalam gambar ni almost zero kolesterol. So selamat dimakan oleh orang-orang yang ada masalah kolesterol juga. Dan gambar ni kaya dengan apa kita panggil omega 3, yang kita tahu omega 3 ni sangat bagus untuk menguruskan kolesterol kita. Sebenarnya kalau ikutkan dia ada omega 3, omega 6, omega 9. Tapi yang paling banyak omega 3 dan omega 6. Itu yang sangat diperlukan oleh tubuh badan kita, tuan-tuan. Dan omega 3 ni juga bagus untuk mata kita, menguruskan kita punya jantung kita, memelihara jantung kita, uruskan kolesterol dan juga untuk meningkatkan imun sistem kita. Okey, baik. Dan bahagian yang kita kata tadi untuk mereka yang ada masalah kencing manis tadi pula, yang kalau bahagian yang melibatkan peringkat dan luka-luka. So gambar ni ada proses pemulihan yang boleh mampu memulihkan balik luka-luka tu cepat baik. Dan luka tu cepat kering dan cepat katut balik. Okey, saya ada banyaklah testimoni alhamdulillah izin Allah kan. Yang mana yang apa dah kata orang tu dah mula gangren, kembali balik warna merah isi dia, kan, yang mana dah luka tu katut balik, kan. Jadi dia ambil masa lah. Tapi biasanya kita bagi tahu kepada para pengguna, anda nak makan gamat ni untuk tujuan rawatan kena 3 bulan, tuan-tuan. 3 bulan tu adalah proses yang terbaik untuk amalkan. Jadi sebab dalam masa 3 bulan itulah sebenarnya proses sel-sel tubuh badan kita dihasilkan. Kan? So mana sel-sel badan kita ni akan berganti baru lah dalam masa 100 hari. Sebab tu orang berpantang, kalau dulu dia kata 100 hari yang terbaik. Tapi zaman sekarang ni 40 hari je cukup. 40 hari je cukup. Sebab tu lepas besok dah, dia sekarang okey lagi, dia besok nanti waktu tua-tua besok. Sakit sana, sakit sini, dah mula badan macam-macam penyakit. Sebab apa? Sebab salah satu faktornya, kalau wanita lah, waktu berpantang tu tak pantang dengan cara yang betul dan kemudian sekejap sangat. Kan? So jadi sebab itulah kita juga mensyorkan ada satu program yang kita sedang buat, bagaimana nak berpantang secara DIY. Kenapa DIY? Sebab ini kan sikit lah sebab ni PKP kan, confinement lady tak ada, orang tua pun tak boleh nak melintah daerah. So jadi kalau yang ibu-ibu yang dah bersalin tu tertukar tangan seorang-seorang kan, jadi kita buatlah satu kelas, kita ajar percuma macam mana anda boleh berpantang secara DIY. Apa orang nak tahu macam mana ilmu tu. So jadi kalau siapa nak tahu, komen, nanti kita bagi anda link untuk anda join kelas tersebut. Free saja. InsyaAllah pada 12 hari bulan ni kita buat. Okay, so jadi itulah dia tadi kita cerita tentang khasiat gamat itu untuk 2 manfaat, iaitu berkaitan dengan untuk orang mereka yang ada masalah kencing manis dan kolesterol. So untuk itu saya nak menjemputlah tetamu saya pada petang ini. Jauh ni kita buat daripada Tanjung Malin. Okey, iaitu Puan Sudiati binti Mansur. Sama lah bapak kita. Saya binti Mansur. Itulah dia Kak Sudiati, apa khabar Kak? Alhamdulillah sihat. Sihat-sihat sangat-sangat. Assalamualaikum. Erah ya. Okey Kak, so bagaimana cuaca kat sana? Okey, panas ke apa ke? Alhamdulillah tak panas, tak hujan. Duduk je dah petang-petang kan. Alhamdulillah. Okey, bagus. Okey Kak, so saya pangkan kita nak dengar sikit cerita testimoni akak ni. Bagus ni. Pengalaman makan gamat kan, jadi gamat ni untuk masalah asalnya untuk saya dipangkan untuk masalah sebab ada sakit pinggang kan, buah pinggang kan. Tak apalah akak ceritalah. Saya bagi peluang ni akak cerita sikit untuk orang nak tahu sebelum masalah akak dan akak makan gamat ni apa perubahan berlaku dan selepas itu apa perkembangan terkini. Silakan Kak. Memang Assalamualaikum. Kak Sudiati binti Mansur daripada Tanjung Malim. Umur akak 46 tahun. Akak memang ada darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Memang tiap-tiap bulan makan ubat lah, tiap-tiap hari makan ubat lah. Ambil dekat hospital klinik kerajaan. So nak dijadikan cerita,
Dalam tahun 2020 hari tu, 2002, 2000 berapa entah, doktor dah cakap buah pinggang apa dalam urin kencing tu ada macam protein. Kalau istilah akak tak faham, akak cakap macam mana? Doktor dia cakap buah pinggang tu dah bocor, dia cakap bocor sikit. Kalau misalnya tak nak bagi dia lagi bahaya, kena kontrol kencing manis, darah tinggi, kolesterol semua. Dia cakap macam tu lah. Tu nak dijadikan cerita, memang akak makan jeli gamat ni dah daripada awal tahun sampai bulan 6 ni lah. Dan memang konsisten lah tiap-tiap hari makan jeli gamat. So lepas tu bulan 4 hari tu akak ada ambil darah lah semua buat untuk tahunan kan. Buat pemeriksaan untuk tahunan lah. Nak dijadikan cerita, semalam akak jumpa doktor. Itulah doktor cakap apa semua alhamdulillah. Semua dia punya keputusan memang menggembirakan akak lah. Yang macam akak punya kolesterol dulu 5.6 tau. Sekarang kolesterol akak tinggal 2.2. Doktor target 2.4. Banyak turun tu. Doktor target 2.4 tapi akak dapat 2.2 kolesterol akak. Itu macam kencing manis akak selalunya tahun lepas 7. Tahun ni kalau 8 mungkin akak kena ambil insulin. Kena insulin mungkin. Tapi akak berkat akak makan jeli gamat yang konsisten, alhamdulillah purata kencing manis akak untuk tahun ni 6. Tahun lepas kan 7.1. Tahun ni 6. Jadi akak konsisten je lah makan ubat je lah. Makan ubat je ada secara berterusan dengan macam yang lama. Tak adalah insulin. Akak takutlah nak insulin semua tu kan. Alhamdulillah. Itulah yang buah pinggang akak tadi memang normal. Tak ada tembuk sikit pun protein dia cakap. Lepas tu dalam kencing tu pun tak ada protein dah. Alhamdulillah. Berkat akak makan itulah ceritanya. Alhamdulillah. Kak, apa nama doktor kata yang buah pinggang bocor tu memang ada bocor betul ke sebenarnya? Dia kata macam ni, buah pinggang ni ada masalah. Masalah macam mana doktor? Akak tanya. Dia kata ada berminyak, ada protein. Buah pinggang ni ada protein. Saya tak faham doktor. Dia cakap berminyak. Bila memang masa kita kencing nak tu kita tak nampak, tapi bila diuji gaji memang berprotein. Tu dia cakap istilah dia buah pinggang tu macam dicucuk dengan jarum, dia ada lubang sikit. Bila dia berlubang, bila kita tak kawal kencing manis ke darah tinggi ke apa ke kolesterol, dia akan membesar-besar, buah pinggang akan rosak. Jadinya akak tak naklah sampai macam tu kan. Akak anak seorang. Anak seorang siapa nak bela akak kalau akak sakit. Macam tu je lah. Akak tu yang akak konsisten tu makan jeli gamat. Berkat tunjuk ajaman makan tunjuk ajaman akak makan hari-hari, alhamdulillah. Semalam hasil dia memang menakjubkan. Memang tak tahu nak cakap lah. Apa perasaan akak ketika itu? Allahu Akbar. Memang cakap alhamdulillah je dekat depan doktor tu. Alhamdulillah doktor, alhamdulillah semua turun. Kalau selalunya kak kenapa naik ni? Mana boleh macam ni? Dia cakap macam tu kan. Ni dari dulu dah 5, dah ni dah naik ke 6. Macam tu. Ni naik 6 dah jatuh ke 5. Yang macam kolesterol 5 dah jatuh ke 2. Seronok lah, tak tahu nak gambarkan macam mana. Doktor ada tanya tak makan apa ke apa? Akak tak cakap, tapi mak akak dengan mak cek sama-sama. Mak selalu cakap jeli gamat. Tapi doktor macam itu korang punya pasal lah kan. Macam tu je lah. Tapi akak minta dengan doktor nak kurangkan dos ubat kan. Dia kata jangan dulu. Jangan dulu dia kata. Sebab nanti kalau ubat kolesterol tak makan, akak boleh ke tak makan minyak langsung dia cakap kan. Ataupun kencing manis ke, kata akak jangan. Makan je ubat dulu. Macam tu je lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So jadi macam waktu kolesterol dengan buah jadi gamat apa? Kolesterol dan kencing manis akak ni dah mula tu berapa tahun akak Akak dah 6-7 tahun ni dah kot. Dah lama dah. 6-7 tahun. Jadi dalam waktu 6-7 tahun tu bacaan dia macam tu je. Memang akak tahap kawalan je, darah tinggi akak pun selalu tahap kawalan. Tahap kawalan je lah. Kata orang apa dia sendirilah, kata kontrol sendiri kan, macam makanan-makanan apa semua. Nasi akan makan sikit. Okay, bagus.
Alhamdulillah Kak. Oh, ini cerita bagus ni. Sangat bagus So jadi Alhamdulillah. sejak Akak mengamalkan gamat ni kan, macam mana Akak rasa dari segi tenaga Akak pula? Energi Akak, life kehidupan Akak hari-hari kan? Ada tak rasa perubahan Macam kulit sejak Akak ni mengamalkan kulit gamat ni ni? macam lembab aja. Kulit ni rasa lembab Oh. aja. Macam dia, itu yang Akak nampak lah. Macam dia macam cerah sikit pun ya juga. Kulit. Oh. Lepas tu itulah macam stres pun hilang lah kot. Stres. Ini lagi dah tengah-tengah duk PKP ni kan Kak Lagi stres kita kan. Alhamdulillah PKP ni Akak tak terkesan pun, Akak sikit pun tak stres. Sikit pun tak stres, Akak redha aja. Semua dah tertulis kan. PKP 2 bulan Akak tak niaga dah. 2 bulan Akak tak niaga dah. Alhamdulillah Akak boleh survive lah. boleh apalah dengan apa. Tahan lah kata orang tu ya. Belanja ke apa ke, api air nak bayar ini, bayar je, tak ada stres-stres. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Kak, bagus cerita Kak ni. Okey, kita cuba tanya juga. Okey, ada anda apa-apa ada mungkin nak soalan ada nak tanya. Okey, ni Encik Muhammad Khidir ni dia tanya untuk orang Kecil Manis yang ada luka luaran, lebih baik konsum minum gamat atau sapu luaran saja. Okey, tadi kalau dua-dua kan? Dua-dua. Kalau betul. Kata Kak Sudiati sebab baru dua-dua. Ni ada orang tu ambil dekat Akak Jeli Gamat kan. Dia minum, dia sapu. Dia kena bisul. Dia dah ambil dekat Akak 4 botol dah. 4 botol dia dah ambil dah. Alhamdulillah. Dia baru keluar wet. Dia ada kencing manis juga ke apa? Dia kencing manis, darah tinggi, obesity lah kan. Dia cikgu. Lepas tu Akak terbaca kisah dia kat story lah. Akak contact lah bini dia. Kenapa suami dia cakap ni. Akak recommend kalau Jeli Gamat. Alhamdulillah dia dah repeat 4 botol dah. Dia kata luka kudir suami dia tu kering, cantik. Subhanallah. Bagus tu. Testimoni yang baik tu. Nanti boleh lah ambil, kita jemput dia pula nanti. Kita berkongsi cerita dia kan. Alhamdulillah. Okey Kak, terima kasih banyak di atas perkongsian Akak. Moga-moga kita doakan Kak Sudiati dapat kesihatan yang lebih baik. Amin. Keluarga dan dalam cerita Akak ni sebenarnya pun dapatlah dikongsikan pada ramai orang, especially orang Tanjung Malim tu lah. Kan ramai orang tak tahu lagi pasal gamat ni kan. Jadi mungkin dengan cara ni juga satu kata orang tu akan dapat berkongsi manfaat kepada orang lain juga, dapat menjaga kesihatan mereka. Kadang-kadang orang nak cari juga solusi tapi tak tahu nak makan apa kan, tak tahu nak makan apa. Macam mak akak kan dia gaut tau. Dia gaut. Bila bengkak kat sini, dia bengkak sini. Dia ambil Jeli Gamat dia sapu tau. InsyaAllah susut. Lepas tu 2-3 hari timbul pula kat sini. Bengkak merah kan. Dia sapu Jeli Gamat. InsyaAllah susut. Hilang sakit, tak ada denyut-denyut. Gaut. Gaut Lepas tu sekarang, tapi gaut ada lagi tak? Tak kerap. Dah tak kerap lah. Mak pun makan juga Kak? Mak makan. Akak dengan mak lah makan dengan anak semua kan. So itulah, dia macam bengkak je sikit denyut kan. Dia sapu. Dia sapu, insyaAllah 3 jam 4 jam lepas tu kan, berdenyut tak, bengkak pun hilang. Dia cerita kat doktor tu. Dia cerita kat doktor. Doktor angguk-angguk aja. Sebab akak dengan mak special case tau. Dua-dua beranak employment sama. Dengan dengan ketua doktor Tanjung Malim. Bukan calang-calang doktor. Akak punya doktor ketua Tanjung Malim lah. Kan Tanjung Malim kan kecil je lah kan. Pengarah, bukanlah pengarah tidaklah, tapi ketua doktor. Dia ketua bos. Dia bos kat dalam tu. Bila macam akak tengah sembang dengan doktor kan. Doktor-doktor banyak ramai masuk. Doktor, facial macam ni boleh bagi ubat ni tak? Dia kata boleh. Macam tu. Dengan kelulusan dia baru apa. Semalam mak dapat ni vaksin. Okey. Doktor tu recommendkan. Akak pun dapat vaksin dah semalam tapi akak tak ambil. Doktor tu tolong recommendkan dekat hospital klinik kesihatan. Nanti kemudian lah. Okey, bagus tu. Testimoni tu. Mak akak lagi makan awal dulu kan rasanya? Siapa makan dulu? Akak sama dulu je. Akak beli memang dia makan. Itu kira mak dulu apa lagi Kak selain pada dia ada masalah mak gaut lagi teruk. Mak darah tinggi, kencing manis, kolesterol, buah pinggang. Mak
mak dah tua dah 60 lebih. Itulah, tapi dia kata makan jeli gamat ni dia jenis macam bukan asma, dia suka macam napas dia tak lalu tau. Bila dia makan jeli gamat dia kata saluran dia ni lapang. Masya Allah. Dalam tu. Nanti Lapang boleh ajar dia ni Kak. Kita ajar cara pernafasan. Ajar Kak Mak cara bernafas yang betul. Kan? So kita bernafas melalui hidung, tutup mulut. Kita tarik nafas tu dalam, tahan dalam kiraan 4. Lepas tu hembuskan. Bila hembus pun dekat hidung, melalui hidung juga. Lepas tu perut tu dikempiskan. Buat selalu. Jadi sebenarnya itu satu latihan. Boleh cuba Kak buat sama-sama dengan saya. Okay, cuba tegakkan tubuh badan Kak, kan? Duduk tegak. Okey. So akak tarik nafas kat hidung Okey, tarik nafas. Tahan. Hembus. Bila akak hembus tu, dia keluar melalui hidung juga, kan kita punya perut tu macam dia kempi ke dalam, kan? So itu cara teknik yang betul yang kita belajar dekat dengan Cibu Pisa. Teknik Yominda, pernafasan teknik Yominda ni, dia memang cara pernafasan yang betul tu melalui hidung dan kita hembus tu melalui hidung. Perut kita dia macam perut kan? Bila akak tarik nafas tu, otomatik perut tu dia kembung tau. Okey, isi dengan angin banyak. Lepas tu bila kita hembus tu kan, akak akan dia mengecut ke dalam. Masuk ke dalam. Lepas tu akak kontrakkan perut akak. Macam kan kita nak pakai seluar jeans, kata kita tahan perut tu kan. Akak tahankan perut tu. Kalau buat macam tu kan Kak, saya sendiri pengalaman saya buat. Satu, kita punya nafas kita lebih panjang. Kemudian kan kita rasa macam perut kita tu dah kecil sikit tau. Oh gitu. Cuba buat. Lagi pula makan dengan jeli gamat lagi. Lagi kesan dia bagus. Nanti akak boleh ajar mak akak. Sebab dia pun ada masalah pernafasan kan. Cuba buat cara tu. Mungkin benda ni boleh bantu orang nanti insya-Allah. Okey Kak Suryati, terima kasih banyak luangkan masa petang ni bersama dengan saya, bersama dengan kita petang ni. Jadi kita ramai ada orang hari ni. Moga-moga insya-Allah video Kak ni kita boleh gunakan untuk share kepada orang lain, dapat manfaat yang sama, yang mungkin ada masalah yang sama macam akak juga kan. So, jadi last kali Kak, apa saranan akak kepada mereka yang sedang melihat live kita ni? Saranan saya kepada semua yang di luar sana, banyak duit pun tak guna kalau kesihatan kita tak dijaga. Itu je lah. Mana ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Saya suka berkongsi, saya suka bercerita. Apa yang mujarab kat saya suka berkongsi. Macam tu je lah. Saya seranankan tak guna duit banyak kalau kesihatan kita tak mengizinkan lah. Itu je lah. Betul. Okey, terima kasih Kak Suryati di atas sharing petang ini. Alhamdulillah, insyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi ya Kak. Okey Kak, terima kasih banyak. Baik. Sama-sama. Itulah dia Kak Suryati daripada Tanjung Malim. So jadi kalau anda ingin mendapatkan stok jadi gamat dekat Tanjung Malim, nanti boleh hubungi Kak Suryati dekat sana. Okey, dan jika anda ada memiliki masalah yang sama juga bagaimana dengan Kak Suryati cerita tadi, teman-teman Kak Suryati cerita tadi berkaitan dengan masalah kencing manis dia punya kolesterol dia, dan tambah sikit pasal gout tadi tu, itu memang the best untuk anda cuba amalkan jeli gamat ini. Ingat ya, jeli gamat ni dia bukan macam ubat, dia adalah suplemen kesihatan, tapi untuk dapatkan manfaat yang bagus daripada gamat ni, kita makan secara berterusan selama 3 bulan. InsyaAllah. Okey. Jadi kesan itulah dia antara kesan-kesan yang baik daripada khasiat gamat ni kepada mereka yang ada permasalahan kesihatan seperti yang diceritakan oleh Puan Suryati tadi, kan. Dan sebenarnya kalau orang yang ada macam gout juga pun sebenarnya macam mungkin menjawab kepada soalan Cik Muhammad Kidir tadi kan, ada tak kita panggil apa macam side effect ke apa kan, itu kita panggil sebenarnya bukan dia ada side effect, dia panggil healing crisis. Yang mana healing crisis ni adalah proses penyembuhan yang sedang dilakukan oleh tubuh badan kita sendiri. Okey, respon tubuh badan kita. Contoh bila orang yang makan contohlah kalau ada setengah orang kalau luka kencing manis lah contoh kan, atau konten luka kencing manis kan. Jadi luka tu dah lama, so bila terdedam macam tu pastinya ada kuman kat situ. Kan bila ada kuman ni kadang-kadang ada nanah kat dalam kawasan luka tu, kat isi tu. Jadi bila makan gamat ni dia akan aktifkan kita punya sel antibody, dan dia akan buang segala kekotoran atau kita panggil nanah tu keluar daripada luka tersebut. So kalau orang yang ada luka kencing manis ni jangan terkejut, makan gamat tiba-tiba keluar nanah banyak daripada luka tu. Kan.
So jangan risau, biarkan dia keluar. Kan? Pergi nanti cuci, dressing, bersihkan sampai lama-lama bila semua dah tak ada nanah keluar, barulah nanti isi tu tepi-tepi tu dah mula kering. Barulah nanti akan tumbuh isi-isi baru pula insya-Allah. Itulah dia. Kemudian kalau orang yang luka kencing manis kadang dia tak ada saraf dia tak berapa sensitif. Kadang-kadang luka besar tak rasa apa pun. Kita tekan-tekan pun tak rasa apa. Kan? So jadi maknanya saraf dia dah tak berapa nak sensitif kat situ lah. So bila makan gamat ni kan dia adalah doktor sel kan. So jadi dia merawat memulihkan balik sel-sel itu. Jadi dia akan hidupkan balik sel-sel saraf. Antaranya sel reseptor rasa sakit tu akan mula rasa sakit, dia akan mula rasa berdenyut. Kan? Kemungkinan jangan terkejut ada yang mungkin demam. Tapi demam tu bagus, maknanya antibody dia sedang dipertingkatkan sebab kawasan itu ada jangkitan kuman. So itu semua ada proses-proses yang berlaku pada tubuh badan kita bagi mereka yang mengamalkan jeli gamat ni lah, especially mereka yang pertama kali. Okay, so Fudi penerangan ni dapatlah menjawab persoalan Cik Muhammad Khidir tadi. Okay, so adakah membantu anda pada sesi petang ini? Jadi moga-moga alhamdulillah sesi kita ni dapat membantu anda mendapat info dan dapat beri manfaat untuk kita sampaikan kepada orang lain sama insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja sharing kita pada petang ini dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Puan Sudiati sekali lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala, Allah izinkan dengan hasil gamat ini sejenis makhluk yang Allah telah ciptakan yang diceritakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 45, sejenis haiwan yang Allah ciptakan daripada air yang berjalan di atas perutnya. Kan? Sejenis haiwan yang berjalan di atas perutnya yang hanya makan saripati tanah yang sangat kaya dengan mineral-mineral yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi gamat ni merupakan satu sumber protein yang sangat sesuai untuk kita makan, untuk amalkan, especially dalam keadaan pandemik ini sangat penting untuk kita tingkatkan kesihatan kita, imun sistem kita dan kita pelihara diri kita dan juga keluarga kita insya-Allah. Okay. So hopefully anda mendapat sesuatu dalam sesi live pada petang ini tentang Ramadan. InsyaAllah kita bertemu lagi besok dan saya akan bawakan kepada anda lagi cerita-cerita menarik yang akan kita kongsikan. Dan anda jika ada soalan-soalan yang anda nak tanya, okay, anda boleh letakkan di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan menjawab nanti pada sesi-sesi live yang akan datang. Okay. So jadi saya rasa setakat itu saja tentang Ramadan. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Kita akhiri dengan tasbih kepada surah As. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa anda di puncak kejayaan pagi.